Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Program curhat di kampung kita ni memupuk kesedaran pentingnya melindungi alam sekitar di samping bergiat aktif dalam aktiviti berfaedah. Bakat penggiat seni tanah air terserlah melalui pameran Image 12. Sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam atau hari Jumaat, maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam syurga. Kelebihan surah Ad-Dukhan tersebut antara intipati tazkirah sempena malam munajat ke-165 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ukama. Menyertai malam munajat, Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Muhammad Salimin bin Pengiran Haji Muhammad Daud, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir yang juga memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Surau Darussalam Republik Arab Mesir. Turut memarahkan acara munajat Jawatan Kuasa Takmir Masjid pelajar-pelajar negara Brunei Darussalam di Kahirah, Republik Arab Mesir serta beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Setiap individu perlunya mempunyai sifat sentiasa bersabar dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapi ujian dan cabaran. Ini kerana setiap kesusahan, beban dan ujian yang menimpa menandakan bahawa diri setiap individu itu mendapat perhatian daripada Allah Ta'ala. Perkara demikian antara yang dikongsikan dalam tazkirah bagi program Masjidku Makmur Negara Berkat yang diadakan pagi tadi. Program berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Tazkirah bertajuk Semakin Gelap Semakin Terang antara lain juga mengajak orang ramai untuk menghadirkan diri bagi sama-sama memakmurkan masjid secara berterusan dalam mendirikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Ratus peserta dan sukarelawan menyertai program curhat di kampung kita ni berhubung dengan alam semula jadi, berhubung dengan diri sendiri. Dianjurkan oleh KeHeart dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kasat, Sekolah Rendah Kasat, Jabatan Penjara dan Pusat Pembangunan Belia, program diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Kasat. Hadir yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian program termasuk penanaman pokok dan landscape untuk meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar serta sesi terapi ekoseni. Diadakan sempena kempen Hari Bertindak 2024, program bertujuan memupuk kesihatan mental, melindungi alam sekitar serta mendukung perkembangan peribadi melalui aktiviti-aktiviti berfaedah. Aktiviti untuk kemasyarakatan, untuk adakan silaturahim untuk membangunkan kampung kasat ini. Memupuk kepada setiap individu lah tu untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan diorang punya tekanan hidup kepada satu aktiviti. It's a really good community outreach program, especially how it combines many organisations across Brunei. Program Community Art Mural Camp Anjuran Majlis Perundingan Kampung Belingus yang diadakan selama 3 hari berakhir dengan majlis penutupan program berkenaan. Penutupan program juga diselajurkan dengan perasmian titian Kampung Belingus di daerah Temburong. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Belingus. Perasmian titian Kampung Belingus disempurnakan oleh Awang Abuzar bin Haji Muhammad Tahir, pemangku Timbalan Serta Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Turut hadir Tuan Yang Terutama Luke Ano, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Program juga dianjurkan bersama oleh Borneo Twitches Tours and Travels Yang Berhad, Kunyit Seven Lodge dan Loves Concept.
25 artis dan ahli komuniti yang kreatif menyertai melukis mural bertema kepelbagaian bio di negara ini. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang program, antaranya lawatan dan pameran. Ini adalah bagus sekali bila kita menyertai community walk, spend time here dengan nature, dengan keadaan alam sekitar semula. Jadi kita ni bagus sekali bila masa membuang rasa tension, membuang sama berkumpul-kumpul sama-sama community sini. Perasaan saya sangat bergembira lah kerana dapat menolong dan membantu dalam menjayakan event ini, dan juga bertemu dengan rakan-rakan artis yang lain yang mana sebelum ini tidak pernah berjumpa, jadi kenal. Jadi alhamdulillah untuk peluang ini. Pameran seni Image 12 menjadi platform untuk bakat baharu mempamerkan hasil karya seni. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Enam belas karya seni artis tempatan dipamerkan di pameran seni Image 12. Dianjurkan oleh Creative Space Art Gallery and Studio, pameran selama sebulan itu diadakan di galeri berkenaan yang terletak di Kampung Sengkurong. Pameran Image 12 menyediakan platform untuk bakat baharu mempamerkan karya seni mereka selain membina rangkaian dan pendedahan dalam komuniti seni. Pameran ini dibuka bagi kunjungan ramai pada hari Selasa hingga Ahad dari pukul 11 pagi hingga 5 petang dan hari Jumaat dibuka pukul 3 hingga 6 petang. Manakala pameran ditutup setiap hari Isnin. For this year, the theme is for Image 12 is Recollection, which means any past memories or any past histories of the artist altogether, and they convey that memories into a painting. Brunei December Festival ke-8 diberiahkan lagi dengan peraduan mewarna anjuran Kompleks An-Najat. Pertandingan selama sehari itu bertujuan menggalakkan kreativiti kanak-kanak selain menyahut seruan Kementerian Kesihatan untuk pengurangan masa skrin untuk kanak-kanak. Pertandingan dibagikan kepada dua kategori dan diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun. Selain daripada peraduan mewarna, pelbagai aktiviti juga diadakan, antaranya pertunjukan kucing. Bring families together and then macam instead of melancong keluar, tani dapat ada aktiviti je di sini as an alternative lah. Kemahiran, minat dan kesabaran yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan produk kayu berkualiti tinggi. Meskipun tidak mudah, namun RR Cashew Smith merupakan sebuah syarikat tempatan yang berkebolehan dalam menghasilkan pembinaan rumah haiwan peliharaan. Terletak di Kompleks Perindustrian Beribi, RR Cashew Smith ditubuhkan pada tahun 2021. Bermula hanya sekadar minat dalam bidang pertukangan kayu sejak di bangku sekolah lagi. Pemilik syarikat ini mula memberanikan diri untuk menceburi dunia keusahawanan setelah menyedari hasil pembuatan rumah kucing miliknya mendapat sambutan menggalakkan. I started small dululah, dari membuat kandang kucing yang damit-damit dulu, dari traditional wood lah. But then throughout the years I found out some improvement to my product, because my aim is to create a locally recognized brand. Setiap perniagaan pasti akan berdepan pelbagai cabaran. Bagi RR Cashew Smith, mencari pekerja yang mempunyai kemahiran dalam bidang pertukangan adalah salah satu daripadanya. My vision is to go global, okay? Because I realized that kalau di Brunei there is always a market. Tapi why stop here? Okay? Why stop here when you can go outside?
because we are not limited by border. So that's why we can always try to branch out ke luar negeri. Sentiasa bersikap positif dalam menghadapi cabaran menjadi pegangan seorang pengusaha belia tempatan untuk membuka sebuah kafe. Ikuti laporan lanjut mengenainya bersama Zulfadli Haji Kasim. Untuk diri saya, prinsip saya sendiri, saya ada 4 prinsip saya sendiri. Fikir, zikir, syukur, sabar. So, bila mana tani dapat amalkan 4 perkara ini, insyaAllah tani kan positif lah ke hadapan yang akan datang inilah. Awangku Muizul Izian Akmal bin Pangeran Amaluddin, pengasas kedai informal Kevin, terinspirasi untuk membuka kedai sendiri semasa melanjutkan pembelajaran di Bandung, Indonesia sekitar tahun 2019. Tertubuhnya secara home base, beliau bermula dari menjual secara kecil-kecilan menggunakan botol dan dihantar ke kedai-kedai runcit dan pelanggan secara tempahan awal. So, nama informal ini kira tercetus daripada cara pembuatan kopi kami sebelum ini. Akhirnya kami dapat membuka home base cafe. Ini pun sebenarnya home base cafe ini pasal hobi saja sebenarnya, dari minat. Tapi kawan-kawan banyak atau membagi motivasi lah untuk start saja bisnesnya daripada ia jadi hanya hobi. Beroperasi sejak 6 Mei 2020, pelbagai variasi minuman disediakan untuk para pelanggannya, daripada specialty coffee, coklat, matcha, dan sebagainya. Para pelanggannya juga memberikan maklum balas yang positif terhadap hasil rasa dan kualiti minuman yang dibuat di informal Kevin. Jadinya di sini kami ada menjual berbagai variasi minuman, daripada specialty coffee kepada kopi sendiri, latte yang macam biasa, minuman-minuman macam coklat, tea dan matcha. Golongan belia perlu berani untuk meneroka bidang keusahawanan, memandangkan keusahawanan adalah nadi sebuah ekonomi. Zulfadli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTV. Kerja-kerja penggantian injap akan dilaksanakan di stesen Pam Air Jerudong bermula esok pukul 8 malam sehingga kerja selesai. Beberapa kawasan yang terjejas berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah, antaranya Jalan Jerudong, sebahagian Jalan Tutung, Jalan Mulaut, Kampung Jerudong A dan B, Kampung Sengkurung A dan B, Kampung Tagap, Kampung Peninjau, Kampung Pasai, Kampung Selayun, sebahagian Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Untuk permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Tangki biru juga akan ditempatkan di beberapa kawasan. Di Kampung Jerudong, tangki biru akan diletakkan di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Stesen Pam Air Jerudong, Food Court Jerudong Park dan Simpang 396-53 Jalan Jerudong. Manakala di Kampung Sengkurung di Masjid Sultan Sharif Ali.